Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita berjumpa lagi dalam siri live saya bersama sahabat-sahabat. Banyak soalan sudah pun disediakan. Bagi anda yang mahu bertanyakan soalan, bolehlah mengemukakan soalan di ruang komen di bawah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya persilakan saudara Pablo. Nama Melayu tak nak pakai. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk, menurut sumber Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga sumber mana ni? Ya? Sumber mana yang dapat tu? Daripada British Masa lah. British Masa. Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Presiden Bersatu dikatakan memberitahu mesyuarat Majlis Tertinggi Bersatu bahawa beliau akan cuba menghabiskan kerajaan ini sehingga akhir penggal pada 2023. Sumber dalaman Bersatu lah ni. Apa komen Datuk sebenarnya? Komen saya? Ya. Siapa yang ada kuasa, kan? Memang sudah pastilah dia nak mengekalkan kuasa itu selama mana yang boleh. Tetapi wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kita ada perancangan kita, Allah ada perancangan Allah, maka Allah punya perancangan tu jauh lebih sempurna. Dia boleh rancang nak hidup menjadi Perdana Menteri lagi 2 tahun setengah. Lebih kurang tak sampai 2 tahun setengah pun. Bulan Mei ni genaplah 3 tahun, maka tinggal lebih kurang 2 tahun 4 bulan je maksimum dia boleh jadi Perdana Menteri. Kan? Tapi kalau Allah Ta'ala nak tentukan nasib dia jadi Perdana Menteri lagi 2 minggu, dia buatlah rancangan macam mana pun, kan? Dia tetap jadi 2 minggu. Kan? Jadi manusia boleh merancang. Lebih lagi orang yang ada kuasa, dalam keadaan dia ada kuasa, rakyat minta bantuan, simpati, kan? Tolonglah tengok sikit rakyat dalam keadaan rakyat hari ini. Saya agak sedih lah sebab beberapa hari sudah 5 hari bulan tu hari, seorang lagi nak bunuh diri. Kalau ikut dapatan daripada pihak polis, 243 kes telah pun dimaklumkan kes bunuh diri. Kes bunuh diri. Kes bunuh diri ni pihak polis mengatakan 25% berpunca daripada masalah kewangan. Dan dalam tempoh PKP ni, yang menjadi punca rakyat mempunyai masalah kewangan ialah Muhyiddin. Sebab apa? Sebab dalam tempoh PKP yang pertama lagi, kita telah dikurung di dalam rumah, walaupun kes ketika itu hanya 20-30 orang yang kena COVID, kan? Kita semua dipaksa duduk di dalam rumah, kan? Sekarang dah 3,000 orang kena COVID. Kita masih okey lagi, kan? Macam tak ada apa. Betul tak? Dalam erti kata lain, Muhyiddin sudah sedar dia dah buat kesilapan yang lepas. Kan? Tapi dengar-dengar nak kurung kita lagi sekali. Kan? Betul tak betul? Hari Senin ni kita akan tahu. Kan? Cuma saya nak beritahu satu saja. Nasib baiklah sahabat kita yang nak terjun tu, pihak polis selamatkan dia. Kan? Nasib baiklah pihak polis selamatkan dia. Kan? Tetapi kalau kita tak mampu, saya nak beritahu dengan Muhyiddin ni satu je. Kalau tidak mampu menjadi anggota bomba yang menyelamatkan nyawa rakyat yang stres, yang tertekan akibat daripada masalah kewangan, berpunca daripada beban demi beban yang terkumpul sepanjang tempoh semenjak Muhyiddin jadi Perdana Menteri dan dilakukan perbuatan bodoh dengan melakukan PKP. Kan? Janganlah, kalau kita tak mampu jadi anggota polis yang menyelamatkan nyawa rakyat, janganlah kita menjadi punca dan sebab rakyat stres, rakyat tertekan dan mengambil keputusan
mengambil jalan singkat dengan membunuh diri. Jangan kita menjadi punca dia. Yang pasti daripada 243 orang ni, ini dapatan yang diberitahu oleh pihak polis. 25% daripada masalah hutang. Dan ramai orang yang berhutang, ramai orang yang mencari along. Jumlah ni paling banyak ketika kita tidak dibenarkan keluar rumah, tidak dibenarkan menjalankan aktiviti ekonomi, tidak dibenarkan untuk mencari sesuap nasi. Kehilangan pendapatan akibat daripada majikan dah tak mampu lagi bayar gaji kepada pekerja-pekerja yang tak pergi kerja. Tidak ada produktiviti macam mana nak bayar gaji. Betul tak? Dan antara orang yang buat kerja kais pagi, makan pagi, contohnya pemandu teksi, pemandu Grab, kalau mereka ni orang tak boleh keluar rumah, siapa yang dia nak bawa? Betul tak? So jangan sampai kita menjadi punca dia orang ni membunuh diri. Dalam Islam membunuh diri ni hukumnya haram, kan? Tapi menjadi punca orang lain bunuh diri, ini haram jadah namanya. Minta maaf cakap. Aku tak boleh tahan hari tengok dekat Miri sampai orang sanggup bakar pejabat KWSP, kan? Orang tak faham. Kadang-kadang orang kata kita melalak, kan? Tapi ramai orang tak tahu bahawa orang yang bermasalah ni tentang KWSP, tentang moratorium, bank tak nak bagi moratorium, dia orang hubungi kita direct tau. Dan kita, bila kita dalam keadaan tak ada kuasa, nak tolong pun tak boleh. Macam saya ni dah kena buang daripada UMNO. Betul tak? Pun orang datang minta tolong dengan kita, kan? Saya cuba bayangkan kawan-kawan saya yang masih jadi MT UMNO, kan? Macam mana agaknya dia orang setiap hari rakyat pergi cari dia orang minta tolong akibat daripada terkesan kerana COVID ni. Bukan kesan kerana penyakit ni sangat. Kesan daripada nak menyelamatkan Tengku Muhyiddin di lockdownnya satu negara. Sekarang ni dalam keadaan ada usaha nak meletak Anwar jadi Perdana Menteri, sekali lagi nak di lockdownnya. Yang ini yang saya tak tahu nak cakap apa, kan? Saya simpatilah kawan-kawan yang masih ada jawatan, yang kena menghadap rakyat ketika rakyat tengah susah. Hari ni pun kita tengok tadi Datuk Najib melawat mangsa-mangsa banjir, kan? Nasib baiklah ada juga orang-orang yang bermurah hati menghulurkan bantuan. 2-3 hari lagi ada seorang sahabat kita daripada Pulau Pinang, Malaysian United Party, mereka pun dah mengumpulkan barang-barang bantuan nak pergi hantar dekat Pekan, nak diserahkan kepada Datuk Seri Najib. Saya mengharapkan usaha-usaha yang dilakukan oleh NGO, parti-parti politik, kan, tak kiralah daripada mana sekalipun, dapat setidak-tidaknya meringankan beban, kan. Tapi saya nak beritahu, bila datang musibah ni, datang musibah banjir ni, habis kuat apa yang NGO, apa yang kerajaan punya agensi boleh lakukan. Dia bagi pack makanan, betul tak? Habis kuat dia bagi kemah, habis kuat dia bagi cooking utensil ataupun barang-barang nak masak, kan? Tapi bila rumah tu dilanda banjir, TV rosak, perabot rosak, siapa nak bagi semua rumah bantuan keuangan ni? Tak ada. Kalaupun adalah individu macam Ustaz Abid Liu yang boleh membantu, contohnya, berapa biji rumah yang Ustaz Abid Liu boleh bantu? Sudah pasti tak banyak. Tetapi kalaulah kawan-kawan kita yang duduk jadi Perdana Menteri, menjadi Menteri Kewangan, boleh pakai otak dia sikit, sudah pastilah kalau diluluskan
kepada semua pencarum-pencarum KWSP yang perlukan sangat duit RM10,000 maksimum ataupun 10% maksimum. Kalau semua orang pencarum dibenarkan keluarkan duit pada tika dan saat ni, maka sudah pastilah keadaan lebih meringankan beban mereka. Tapi tak tahulah macam mana susahnya sahabat-sahabat ni untuk kita sedarkan. Ada setengah-setengah tu gaji RM15,000 sebulan. Baru dapat increment. Dapat pula KWSP. Kan? Aku saja nak test dia orang ni betul ke sistem dia orang ni. Dia kata orang yang kena pecat selepas bulan 3 baru boleh mohon. Betul tak? Kan? Aku dah kena pecat dekat 3 tahun. 2 tahun 6 bulan lebih, 2 tahun 7 8 bulan lah macam tu. Kan? Dah lama kena pecat. Aku mohon. Alhamdulillah dapat. Bukan setakat dapat, awal dapat tu. Dia tulis situ 11 hari bulan duit akan di bank in. 6 hari bulan dah dapat. Dah habis pun. Baru dah pinjam tu. Dah habis pun. Dah bayar settle kereta 3 bulan kan. Bayar settle rumah sikit. Tak cukup lah, memang tak cukup RM10,000 tu. Tapi Alhamdulillah lah dapat. Tapi saya nak beritahu lah, itulah formula sebenarnya. Kan? Orang lain banyak tak dapat, saya yang tak layak pun dapat. Sebab kalau nak ikut kan dah kena berhenti 3 tahun dah tak layak. Dia layak kalau ikut kriteria. Itu sebab saya cakap kriteria KWSP ni kong kali kong. Kan? Jadi formula yang terbaik, apa yang anda patut buat, ya, ialah buat bising macam saya buat. Sebab hari ni diorang ni tidak ada satu komiti yang boleh membuat saringan memilih orang yang betul-betul memerlukan. Tapi dia ada komiti kat KWSP ni yang kerja dia kenal pasti siapa buat bising, yang itu mereka akan utamakan. Jadi nak selesaikan masalah anda, kena pastikan bahawa anda mempunyai media sosial dan pastikan anda luahkan perasaan anda di media sosial. Sebab mereka ada jawatan kuasa yang monitor ni. Dan akibat daripada mereka monitor saya, dia tak nak saya bising, kan? Maka diluluskan cepat. Dia kata 11 hari bulan baru nak masuk duit. 6 hari bulan dah masuk, tuan-tuan. Jadi follow what I did. Buat bising, gunakan media sosial ni, berikan tekanan pada mereka, tuan-tuan. Saya nak beritahu saudara, saya dapat tak menyelesaikan masalah. Sebab hari ni yang nak bunuh diri ni, insya-Allah lah saya ni kalau selagi hayat di kandung badan, insya-Allah perit macam mana, saya cubalah ikhtiar. Tak adalah sampai nak pergi cari alung ke, nak pergi cari tali gantung, nak bunuh diri, insya-Allah. Tetapi saudara, kawan-kawan kita kat luar sana, ada yang pemikiran mereka ni kadang-kadang bila dah jam tak tahu nak cari mana, nak pinjam mana tak boleh. Along pun kadang-kadang dulu sebelum PKP pun dah cari along, PKP lagi cari along. Dan nak beritahu juga, peringkat awal tu mereka tak benarkan pajak gadai Islam ni dibuka, semua tutup. Jadi bila pajak gadai Islam ditutup pada ketika itu, maka apa yang mereka buat? Mereka pergi cari along. Hari ini dengan harapan duit KWSP lah nak settle along. Dengan harapan duit KWSP lah nak selesai pinjaman kereta yang tertunggak 3 hingga 5 bulan. Ada setengah-setengah tu dia punya pinjaman peribadi bank rakyat. Saudara, saya nak beritahu, yang saya dengar ni kadang-kadang saya tak mampu, saudara, nak dengar. Ada yang dah 3 bulan tak bersekedudukan dengan isteri, gaya-gaya tekanan kehidupan. Ada yang anak-anak sudah dihantar pergi ke rumah mak mentua, dan bila-bila masa akan menyelesaikan di mahkamah untuk bercerai. Allah, ini semua berlaku saudara bila pemimpin kita nak menyelamatkan tengkuk dan nyawanya
daripada hilang jawatan Perdana Menteri, maka akhirnya mereka mengambil jalan singkat dengan melakukan PKP. Dan hari ini sudah dengar bunyi-bunyi bahawa PKP akan datang kembali. Sesedara, ekonomi baru je nak pulih sikit. Tapi manusia-manusia durjana ni langsung tak pernah fikir apa yang bakal dilalui. Apa yang bakal dilalui oleh rakyat yang terpaksa menanggung daripada undang-undang yang mereka buat, demi untuk memastikan tidak ada pertukaran kerajaan. Itu je lah saya nak cakap pasal KWSP. Dan cadangan Muhyiddin nak terus kekal. Muhyiddin, pastikanlah kalau kita nak mati, biarlah kita mati dalam keadaan rakyat menangisi kematian kita. Kalau ada duit banyak sekalipun, kalau ada duit kuasa sekalipun, bila kita mati rakyat bersyukur, apa guna kita jadi manusia? Itu je saya nak ingatkan. Manusia mati tinggalkan nama, harimau mati tinggalkan belang. Tapi janganlah mati tinggalkan masalah kepada rakyat Malaysia yang terpaksa menanggung akibat daripada dikurung di rumah sekali lagi. Harap-harap saya janganlah, saya merayulah, simpatilah pada rakyat Malaysia ni. Kalau rasa-rasa Anwar ni betul-betul ada peluang nak jadi Perdana Menteri, kau lawanlah cara gentleman. Jangan suruh kita duduk kat rumah lagi. Tolonglah, tolong. Dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong, saya merayu sangatlah tuanku, tolonglah pastikan bahawa janganlah biarkan rakyat diseksa sekali lagi. Negara lain boleh menggunakan pelbagai kaedah untuk mengekang wabak COVID-19. Mereka boleh guna macam-macam. Kalau kita lihat di Thailand, mereka tidak menggunakan vaksin. Mereka menggunakan empedu bumi je. Suplemen untuk menyelesaikan masalah COVID. Di negeri China, mereka menggunakan air panas. Mereka meminum air panas satu hari 6 gelas. Mereka mengambil wap daripada air panas. Kerana air panas dan wap ini boleh membantu membunuh. Mereka juga menggunakan perkara-perkara yang boleh meningkatkan immune system. Mereka menggunakan minuman halia, mereka menggunakan kunyit, mereka menggunakan galik, mereka menggunakan macam-macam ramuan yang saya rasa ramai orang tahu. Habatus sauda, kita ada serai, kita ada daun semambu, macam-macam boleh digunakan untuk meningkatkan immune system. Ini semua patut digunakan sehabis baik dulu sebelum mengurung rakyat sekali lagi di dalam rumah. Saya rayulah, saya rayu. Tolonglah, tolong. Kalau siapa pun jadi Perdana Menteri lepas ni, tapi mewarisi sebuah kerajaan yang ekonomi dia dah lingkup, tak guna tuan-tuan jadi Perdana Menteri. Jangan sampai satu hari nanti kita nak pilih Perdana Menteri, semua orang tolak tak nak jawatan ni kerana mereka akan mewarisi sebuah kerajaan yang sudah punah ekonomi dia. Sebuah kerajaan yang tidak mungkin boleh dipulihkan ekonomi dia. Jadi fikirlah panjang-panjang sebelum mengambil keputusan yang akan pasti menjahanamkan ekonomi negara dan menyusahkan rakyat. Banyak mana duit kerajaan pasti lingkup negara. Kalau kita nak kurung rakyat dan bagi mereka sedikit bantuan, berbagi mereka sedikit bantuan, yang mana bantuan ini mungkin boleh digunakan untuk melepaskan anak-anak dan isteri mereka dalam bentuk makanan harian, tetapi dah tentu tidak boleh
cover bil-bil yang terpaksa mereka tanggung, tuan-tuan. Kita kalau tak kerja ni, tuan-tuan, bil tak ada, tak boleh nak bayar. Jadi kalau ada makanan tapi kepala ni syarat macam mana nak bayar hutang kereta, nak bayar hutang rumah, nak bayar hutang koperasi, nak bayar hutang angkasa, nak bayar hutang marah, macam mana nak bayar hutang daripada sana sini. Saudara, last kali rakyat mati juga walaupun tak kena COVID. Janganlah sampai kita menjadi punca rakyat bunuh diri. Minta maaflah, Tan Sri Muhyiddin, tolonglah dengar rayuan saya ni, kan? Kadang-kadang kita maki hamun pun tak guna sebab dia pekak. Tapi manalah tahu kalau kita merayu ni ada sedikit kesedaran pada diri beliau. Jadi kalau ada kawan-kawan nak tambah, silakan. Ada soalan? Ya, Datuk. Mengikut portal Malaysia Kini hari ini, Timbalan Ketua UMNO Putrajaya, Tun Faizal Ismail Aziz mempersoalkan tindakan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi yang didakwa menyokong Anwar Ibrahim kerana ia jelas bertentangan dengan dasar parti, iaitu no Anwar, no DAP. Ya. Apa komen Datuk? Cakap Tun Faizal tu betul. Cuma kenapa dia double standard? Saya nak beritahu, Datuk Zahid ketika dalam ucapan dasar dia mengatakan bahawa UMNO tidak akan bekerjasama dengan mana-mana parti dalam Pakatan Harapan. PPBM ni bukan Pakatan Harapan ke? PPBM Pakatan Harapan. Betul tak? Dan kita tidak akan bentuk kerajaan pintu belakang. Itu sebab daripada awal saya bantah. Kerana kita sudah pun sebut dalam ucapan dasar Presiden, sudah pun dibahaskan oleh perwakilan Perhimpunan Agung tahun lepas, sudah pun diundi. Bila dah diundi, ianya menjadi keputusan Perhimpunan Agung. Sepatutnya kalau nak bekerjasama dengan PPBM, mesti dibawa balik ke Perhimpunan Agung UMNO, minta kebenaran. Kalau misalnya Perhimpunan Agung khas UMNO bersetuju mengubah keputusan dan merestui kerjasama, barulah boleh kerjasama dengan PPBM. Tapi mereka tak nak dengar saya ketika tu. Tak apalah. Setidak-tidaknya hari ini Presiden UMNO sudah sedar bahawa apa yang saya gambarkan dulu, iaitu kerjasama dengan parti PPBM akan membawa kehancuran, hari ini jelas dan nampak ianya akan membawa kehancuran. Tapi yang peliknya, bila kerjasama dengan PPBM ni, tak ada pula Tun Faizal nak membantah Salam. Betul tak? Tak ada pula Anwar Musa nak membantah. Betul tak? Tapi saya tak bimbang sangatlah pasal Anwar Musa ni. Sebab nak dapat sokongan dia senang saja. Kalau katalah Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dakwalah dia. InsyaAllah dia cium tangan Anwar Ibrahim. Kan? Dia akan sokong Anwar Ibrahim. Dia akan pertahankan Anwar Ibrahim. Macam mana dia pertahankan Muhyiddin? Itulah dia Anwar Musa. Kan? Dia akan pertahankan siapa yang ada kuasa, boleh melepaskan dia daripada pertuduhan-pertuduhan di mahkamah, boleh mengekalkan dia sebagai menteri. Tak ada masalah. Orang macam ni senang. So, kalau kita boleh urus Anwar Musa, maka Tun Faizal pun kita boleh urus lah. Kan? Dia ikut bos saja. Okey, Tok. Okey, berdasarkan track record Perikatan Nasional yang diterajai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, sejauh manakah kemampuan Perikatan Nasional dalam menandangi isu politik dan ekonomi sehingga akhir penggal beliau? Okey? Adakah cuma ini hanya cuba sekadar untuk memperkukuhkan bersatu dan memusnahkan musuh politik beliau saja, tanpa menghiraukan khidmat yang sepatutnya diberikan kepada rakyat dan ekonomi negara khususnya? Siapa? Muhyiddin? Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya dah sebut banyak kali bahawa Muhyiddin ni, dia tidak ada bakat untuk handle negara. Kita pernah bagi dia satu negeri je. Dan kepakaran beliau ialah menjual tanah-tanah di negeri Johor. Sehingga kan arwah bapa saya pernah menceritakan, satu hari itu ada orang nampak Muhyiddin menangis. Menangis di tanah perkuburan. Bila orang tanya Tan Sri,
Siapa meninggal? Dia orang kata apa kau tahu? Tan Sri jawab, boleh dengar ni? Tan Sri jawab, saya bukan menangis kerana ada orang meninggal. Saya menangis kerana tanah ni je saya tak boleh jual. Macam tu pada Datuk Tanah tu kat apa? Mahmudia tak? Tak, macam tu sekali. Kerja dia jual tanah kat Johor ni sampai orang buat lawak macam tu. Nak beritahu. Itu sebab bila masa arwah almarhum Sultan Johor Sultan Iskandar meninggal, dia timbalan Perdana Menteri ni, dia nak balik melawat. Tak boleh balik terus pergi ke istana. Dia kena melencong pergi ke Hotel Tistel. Hari ni Hotel Tistel, dulu Hyatt Sarjana. Hyatt. Hyatt kan? Dia kena standby kat situ dulu. Tunggu clearance daripada istana. Sebab baginda Sultan Johor tak boleh tengok muka dia atas perbuatan dia lepas. Jadi sama juga hari ni. Bila dia dah jadi Perdana Menteri Malaysia, dulu masa dia timbalan, kita hantar dia pergi cari pelabur kat negeri China, balik tangan kosong. Hari ni beritahu, cuba dia beritahu sepanjang dia jadi Perdana Menteri berapa banyak foreign direct investment dia bawa masuk. Kosong. Ada. Kosong. Kalau kita boleh bariskan hari ni, apa yang dia buat masa dia jadi Menteri Besar Johor, sama je. Dia hanya tahu macam mana cara untuk menjual aset-aset negara. Itu je yang boleh dia gunakan untuk menjana pendapatan. Kalau setakat nak jual aset negara ni, tak payah suruh Muhyiddin Yassin, Lim Guan Eng pun pandai. Betul tak? Lim Guan Eng pun tahu macam mana nak jual tanah kita dekat Hong Kong. Macam mana nak jual aset-aset khazanah. Dia tahu. Bukan setakat Azmin Ali je tahu. Lim Guan Eng pun tahu. So, kalau tak mampu nak laksana tugas sebagai Perdana Menteri, letak jawatan secara terhormat, beri laluan kepada orang yang mampu. Kan? Kalau pencara minta duit KAWSP sendiri pun, itulah duit yang dia sasar untuk digunakan untuk membangunkan negara, untuk projek-projek yang bakal diberikan kepada kroni-kroni dia. Kan? Itu duit yang dia target. Dia tak boleh berfikir macam Najib fikir. Datuk Najib ni aku nak beritahu dengan kau. Ketika negara kita ni berhadapan, bukan berhadapan, negara kita ni bergantung kepada sumber petroleum 42% lebih. Tahun 2009, 42% daripada pendapatan ekonomi negara datangnya daripada sumber petroleum. Mata rakyat biasa macam Muhyiddin ni, dia nampak inilah sumber asli yang boleh menjana pendapatan negara. Tetapi Datuk Najib nampak inilah sumber asli yang boleh jadi time bomb kepada negara. Apa pasal? Sebab kalau kita terlalu bergantung kepada sumber petroleum, satu hari bila kita sudah kehabisan sumber petroleum, kan, atau kita punya harga minyak jatuh, maka negara akan berhadapan dengan risiko kemelesetan ekonomi yang dahsyat dan mungkin kebangkrapan. Ini 2009. Najib dah nampak, dan apa yang dia buat? Dia diversify our source of income. Dia mempelbagaikan kita punya sumber pendapatan. Dia buat GST. Dia buat balik rasionalisasi subsidi. Subsidi yang dulu diberi secara pukal, dia tukar kepada subsidi bersasar. Minyak dulu 20.34 bilion setahun untuk RON 95 di-share dengan LPG 2014. Kan? Kalau kita tak masukkan bulan Disember 2014, setahun 20.34 bilion. Jadi nak macam mana dia buat? Dia tarik subsidi pukal ni, dia berikan dalam bentuk subsidi bersasar. Kita ada jimat duit.
Duit yang dapat kita jimatkan itulah yang membantu Datuk Seri Najib bila dia ambil alih kita punya kadar defisit negara ni. Defisit ni maksud dia kita belanja lebih daripada pendapatan kita dapat. Gaji 1,000, belanja setiap bulan 1,200. Masa dia ambil alih 2009, defisit kita 6.7%. Dengan penjimatan-penjimatan yang dia boleh buat itu, dia kurangkan kadar defisit. 6.7 turun sampai 2017 tinggal 2.8. Kita punya kadar defisit 2018 unjuran 2.8. 2017 lebih kurang 3%, kan? Turun. Datangnya Lim Guo Eng bulan Mei, habis jahanam naik balik kadar defisit kita. Dan sekarang pun kadar defisit kita makin lama makin tinggi di bawah Zafrul. Jadi kalau nak katalah kita tengok, kalau nak kata Muhyiddin boleh perform, kita tengok sekarang ni bila mana UMNO memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan PPBM dalam pilihan raya umum yang akan datang. Kita tengok apa jadi pada market kita. Apa jadi pada bursa saham Kuala Lumpur. 3 hari straight turun. Maknanya apa? Maknanya UMNO is a great influencer. UMNO boleh mempengaruhi pasaran. Maknanya kena faham ni. Bila mana Mahathir terkubur bulan 2, 1 hari bulan Mac, Muhyiddin naik sebagai Perdana Menteri, yang menyebabkan kadar kita punya bursa saham Kuala Lumpur ni meningkat indeksnya, bukan Muhyiddin. Kerana dia menjadi Perdana Menteri membentuk kerajaan bersama dengan UMNO. Itu sebab bursa saham Kuala Lumpur meningkat lebih 300 mata semenjak Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Tetapi bila UMNO umum tidak akan kerjasama dengan Muhyiddin, apa jadi? Market menjunam. Nasib baik Bitcoin kita naik. Bolehlah senyum sikit, kan? Okey, Datuk. Okey. Datuk, kalau Tan Sri Muhyiddin rasa kekal sebagai Perdana Menteri, kan, adakah kes terpilih pimpinan UMNO yang tidak mahu tunduk pada Mahathir dan Muhyiddin akan diteruskan? Kes terpilih, apa komen Datuk? Pasti. Kalau Muhyiddin kekal jadi Perdana Menteri, maka bulan 2 ni Datuk Seri Najib akan didapati bersalah dalam kes SRC International di peringkat Mahkamah Rayuan. Datuk Zahid akan didapati bersalah. Datuk Tunku Nan dah didapati bersalah. Ahmad Maslan akan didapati bersalah. Kan? Tan Sri Syarif Samad akan didapati bersalah. Bung Mokhtar akan didapati bersalah bersama isterinya Zizi Izzati. Begitu juga dengan Datuk Seri Panglima Aziz Rahim juga akan didapati bersalah. Dan saya nak beritahu pada malam ni, pendedahan terkini. Bukan setakat orang UMNO akan didapati bersalah, tetapi pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan dan Pakatan Harapan 2.0 PN. Kes semburit Azmin Ali akan ditutup selama-lamanya. Sebab apa saya kata begini? Kerana percayalah tuan-tuan, hari ini Azmin Ali sedang mengatur yang akan mengambil alih tempat Idrus tidak lama lagi. Tak lama lagi ni, Peguam Negara baru. Nak beritahu ke? Bolehlah saya leak sikit Tahu tu. Datuk Salahuddin akan mengganti sebagai Peguam Negara. Ini sudah disusun oleh Azmin Ali. Salahuddin mana, Datuk? Salahuddin tak jauh daripada sini. Saya tak bolehlah cakap. So nama dia Salahuddin. Nama dia Salahuddin. Kan? Orangnya dekat dengan Kayangan. Tak jelas, Datuk? Jelas. Kalau orang tahulah Salahuddin yang mana. Dekat dengan Kayangan. Tak jauh juga daripada bulatan Kayangan. Okey, baik. Okey, tak faham lagi. Okey, Datuk. Senang jelas sikit. Datuk, Ya. sejauh mana keyakinan Datuk
pemimpin-pemimpin UMNO akan menarik diri dari kerajaan ambil kosong. pada akhir bulan ini. Sebagaimana dinyatakan oleh Presiden UMNO. Adakah perkara ini akan berlaku, Datuk? Saya rasa kalau nak harap Menteri UMNO tarik diri daripada kerajaan, boleh bilang dengan jari lah. Sebab mereka juga manusia, bukan malaikat. Kan? Kena faham juga, mereka pun ada kira-kira dia. Kalau mereka tarik diri daripada kerajaan sekarang, dalam otak mereka ialah mereka akan jadi pembangkang. Tapi yang patutnya diorang ni boleh berfikir, kalau mereka ni semua 43 orang solid tarik diri daripada kerajaan tu tumbang. Apa pasal nak fikir jadi pembangkang? Kerajaan itu akan tumbang. Kalau solid 43 orang ni sanggup tarik diri daripada kerajaan. Jadi nanti tunggulah. Siapa yang tak nak tarik ni, masih lagi nak bagi nyawa pada Muhyiddin Yassin, tunggulah nanti pilihan raya. Tengok apa rakyat akan buat pada mereka. Kena faham. Kena ingat bahawa jawatan yang ada hari ni, benda ni sebesar zarah dia. Kerana jawatan yang ada pada hari ni hanya sementara. Bila-bila masa je Allah Ta'ala cabut tu. Tetapi biarlah kita tunjuk kita ni ada maruah. Kita tunjuk kita ni menjaga rakyat. Kita tunjuk kita sanggup korbankan jawatan kita ni. Nak pastikan Perdana Menteri yang tak mau dengar cakap rakyat ni dapat kita turunkan. Value untuk diorang ni pilihan raya akan datang jauh lebih berharga kalau diorang letak jawatan daripada diorang bersekongkol dengan Muhyiddin Yassin. Tapi diorang tak nampak. Aku tak boleh nak buat apa. Kan? Diorang tak nampak. Sekarang Presiden UMNO nak cuba bertarung. Beberapa orang sudah bersedia. Kan? Maksud Datuk untuk mengalih, untuk keluar. Untuk keluar. Keluar Dan tarik diri daripada menyokong. Kita tarik diri daripada menyokong Muhyiddin supaya kerajaan jatuh. Bila kerajaan jatuh, Muhyiddin akan mohon supaya parlimen dibubarkan. Bila parlimen dibubarkan, tak semestinya akan berlaku pilihan raya. Tuanku tahu keadaan sekarang ni digambarkan oleh Muhyiddin, COVID-nya tinggi. Bila dah dibubarkan parlimen, bagi mengelakkan pilihan raya diadakan segera, maka baginda tuanku boleh melantik seorang Perdana Menteri interim. Ketika itu barulah kita tahu kadar mereka yang dijangkiti COVID yang sebenar. Jangan sampai Perdana Menteri interim pula ambil kesempatan naikkan lagi angka COVID ni, supaya dia boleh kekal sebagai Perdana Menteri interim lebih lama. Jangan sampai macam tu. Untuk berkuasa terus. Betul lah. Sebab kena ingat, di mana juga jabatan kerajaan ada penyokong UMNO yang ramai. Dan setiap maklumat berkaitan dengan angka-angka, berkaitan dengan jumlah mereka yang check in dalam hospital, yang sebenar, semua sampai. Jadi zaman sains dan teknologi ni, tak mudahlah mereka nak buat sandiwara, nak menutup cerita daripada diketahui oleh umum. Tak mudah. Akhirnya bocor. Pasti bocor. Itu sebab saya nak beritahu, akibat daripada cubaan menjatuhkan Barisan Nasional 2018, siapa pun jadi kerajaan selepas ni, mereka kena jadi kerajaan dan memerintah dengan cukup berhati-hati. Tak ada lagi kerajaan macam dulu zaman UMNO. Boleh buat sesuka hati, tanpa perlu tergugat dan sebagainya. Tidak. Siapa yang dapat 2/3 majoriti dalam pilihan raya akan datang pun, setiap hari, setiap detik, setiap saat, mereka dipantau oleh rakyat. Mereka boleh jatuh, tak payah tunggu pilihan raya lagi 5 tahun.
Ni kena ingat. Jadi jangan yang pasang badan nak jadi menteri depan ni. Jangan ingat ini satu tugas yang mudah. Tugas ini penuh dengan pancaroba. Tugas ini penuh dengan halangan dan rintangan. Datuk, memandangkan peningkatan sebagaimana Datuk jelaskan tadi, peningkatan COVID sejak kebelakangan ini agak tinggi. Adakah angka-angka yang dikeluarkan oleh KKM adakah benar atau mereka sengaja menakutkan rakyat kerana pergolakan politik dia macam ni stabil? Dia macam ni. Saya tak boleh kata angka ni tidak benar. Apa yang saya boleh kata, kita perlu sebuah jawatan kuasa bebas. Ada wakil daripada pembangkang, ada wakil daripada kerajaan yang boleh membuat pemantauan keadaan sebenar. Mesti ada jawatan kuasa ni. Kalau kata Muhyiddin nak tubuhkan jawatan kuasa ni, mampus, dia takkan tubuh. Tapi lepas pilihan raya, kita boleh tubuh. Sebab orang yang menganiaya rakyat, yang menggunakan angka-angka COVID, yang memanipulasikan angka-angka COVID demi untuk mengekal kuasa, mengelakkan orang lain mengambil alih kerajaan, mereka boleh dihadapkan ke muka pengadilan. Itu saya nak kena ingat. Jangan ingat mereka ni boleh selamat. Hari-hari buat PC boleh, tapi pastikan nyatakan yang benar. Bila tiba masa, kita siasat, kita tubuh jawatan kuasa, kita buat RCI, kita dapati bahawa angka-angka ni telah dipalsukan, menyebabkan rakyat dikurung. Akibat rakyat dikurung, rakyat sengsara. Pendapatan rakyat hilang, perniagaan-perniagaan gulung tikar. Dan dalam masa yang sama, dana negara hancur, lebur, digunakan untuk bantuan COVID. Kenapa? Kerana orang dah dipaksa duduk di rumah. Ingat, kerosakan dia terlalu besar. Dan orang yang cuba memanipulasi angka-angka COVID ini tidak akan kita biarkan. Itu saya pasti. Dan yang kedua, mereka menggambarkan bahawa seolah-olah COVID ni sangat bahaya. Sedangkan COVID ini boleh memberikan mudarat kepada anak-anak kecil, dan kepada mereka yang sudah berusia. Begitu juga dengan mereka yang mempunyai penyakit-penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, jantung. Mereka-mereka ni yang boleh terkesan. Mereka-mereka ni yang boleh terkesan. Jadi kena nyatakan yang benar. Kena nyatakan benar. Yang sepatutnya diletakkan di rumah, direhatkan di rumah, diberikan nasihat supaya jangan terlalu banyak keluar rumah, ialah golongan sasar yang saya sebutkan tadi, iaitu mereka-mereka yang boleh terkesan teruk sekiranya dijangkiti COVID. Tapi bagi orang yang muda, orang yang sihat, yang kalau kena COVID sama macam kena selesema, apa pasal nak kurung di rumah? Betul tak? Yang ini kena pakai otak. Tetapi sedih. Sebab pegawai perubatan yang sepatutnya kita amanahkan untuk mencerita benda yang betul kepada rakyat, mereka bercakap apa yang pemerintah mahu mereka cakap. Yang ini kita kecewa. Jadi kena ingat satu je, bila tiba masanya, kita akan bertindak kepada mereka-mereka yang memalsukan maklumat-maklumat ini. Mereka tidak akan kita lepaskan. Sebab bencana yang berlaku daripada bulan 3 sampai sekarang, ini tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia. Lebih dahsyat bencana ni daripada 13 Mei. Lebih dahsyat bencana ni daripada mana-mana kegawatan ekonomi yang pernah melanda Malaysia. Dan ini semua berpunca daripada mereka yang nak mengekalkan kuasa. Okey, Datuk. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin menggesa Setiausaha Agung UMNO Datuk Ahmad Mazlan untuk tidak membuat sebarang kenyataan menggambarkan UMNO kecewa dengan Kerajaan Perikatan Nasional kerana beberapa kes mahkamah.
Apa komen Datuk? Yalah, mestilah dia cakap macam tu. Bos dia bukan Zaid Hamidi. Bos dia Muhyiddin Yassin. Dia boleh bercakap macam tu. Sebab apa? Sebab dia ada kes. Dia ada kes SPRM. Jangan lupa 100 juta tu. Kenapa kes ni tak didakwa? Kes ni tak didakwa kerana dia nak bertanding naik presiden. Tiba-tiba Mahathir pergi jumpa dengan Pak Lah. Mahathir jumpa melawat Pak Lah ketika Pak Lah sakit dan minta Pak Lah pujuk dia bertanding presiden. Bagi memastikan bahawa berlakunya pertandingan 3 penjuru antara Zaid Hamidi dengan Kuli, masuk dia seorang. Nampak tak? Masuk dia seorang. Itu sebab sampai sekarang dia tidak didakwa. Saya boleh sebut ramai lagi dalam UMNO ni. Tapi cukuplah. Simpan untuk. Sebabnya tak apa, ada yang dulu menjalinkan hubungan dengan Tun Daim, menjalinkan hubungan dengan Mahathir. Alhamdulillah, ramai yang dah insaf dan kenal dengan Mahathir, kenal siapa tu Tun Daim. Jadi bagi saya, siapa berkompromi dengan musuh, ini musuh saya. Tapi bila mereka dah tahu musuh ni memang tak boleh pakai, mereka dah kembali ke jalan, maka mereka inilah sahabat-sahabat saya. Datuk, Jadi saya nak beritahu satu je lah. Yang didakwa di mahkamah ialah mereka yang telah pun mengatakan tidak untuk tunduk kepada Mahathir, untuk tunduk kepada Muhyiddin. Kes terpilih lah maksudnya. Ya. Siapa yang lawan Mahathir, dia yang akan kena dakwa. Siapa yang lawan Muhyiddin, dia yang akan ke penjara. Siapa yang kompromi, dia tak didakwa. Aku ni pengarah komunikasi Kementerian Kewangan. Kerja bawah Perdana Menteri tau. Perdana Menteri yang lama kita, Najib Razak. So kena ingat satu lah, apa yang dia tak tahu. Kena ingat satu, apa yang dia tak tahu. Banyak benda dia tahu. Belum lagi cerita pasal hubungan KJ dengan Singapura. Belum lagi cerita. Itu lagi bahaya. kita berbalik dengan soalan COVID ni Datuk. Dengan peningkatan COVID-19 ni, dikatakan PKP akan dilaksanakan masa terdekat. Sebagaimana dinyatakan oleh YB Ismail Sabri, mengesahkan PM akan buat pengumuman pada hari Isnin berkenaan penambahan SOP. Adakah apakah pandangan Datuk berkenaan dengan ini, Datuk? Macam mana? Pelaksanaan saya dah sebut tadi. Saya merayu supaya janganlah diteruskan dengan PKP balik. Saya dah sebut tadi di awal. Okey, ada soalan yang belum sebut? Ada soalan? Any question? Okey, ada? Datuk rasa Muhyiddin akan menggunakan strategi yang telah digunakan tak sebelum ni, nak mengisytiharkan darurat kesihatan, mana yang dia cuba tapi gagal. Kalau dia buat darurat kesihatan, saya yakin bahawa ke bawah duli Raja-Raja Melayu akan memainkan peranan mereka. Saya nak beritahulah, sebelum ni ketika mereka nak buat darurat, ada juga yang menyokong. Tetapi alhamdulillah ramai yang tidak bersetuju. Jadi kita hanya mampu berdoa semoga Raja-Raja Melayu menolak sebarang usaha Muhyiddin untuk menyambung nyawa politiknya dengan meletakkan nyawa politik rakyat, periuk nasi rakyat dalam keadaan
yang menyedihkan. Kita mengharapkan benda ni tidak berlaku, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.